الحمد لله الحمد لله القائل سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian, sama-samalah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, mengerja segala perintah dan suruhannya, dan menjauhi segala tegah dan larangannya. Mudah-mudahan dengan takwa kepada Allah kita dirahmati olehnya. Dunia adalah kebaikan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, iaitunya hayatan tayyibah. Di akhirat sikit lagi, iaitunya Allah Ta'ala beri kepada kita jannati adnin. Kehidupan di dunia, kehidupan yang baik, seperti mana yang selalu kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah di dunia, iaitunya betul dengan cara hidup perintah Allah dan Rasulnya, beramal soleh, menjadi orang beriman, menjadi orang yang bertakwa kepadanya. Apatah lagi di akhirat, wa fil akhirati hasanah. Hasanah di akhirat iaitunya syurga yang Allah Ta'ala sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kita tidak memadai dengan Islam dan iman, bahkan kita kena menjadi seorang Muslim, seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah. Sebab itulah dasar hidup setiap orang Muslim mukmin adalah dia bertakwa kepada Allah di mana sahaja dia berada. Apatah lagi kita hidup di atas muka dunia yang setiap orang pakat mengaku katanya ia hidup hanya sementara. Dan memang Nabi SAW cerita di dalam beberapa hadis pun adalah betul mengikut apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Quran, supaya kita selalunya berbakti taat kepada Allah dan guna umur sebaik mungkin. Sebab setiap orang hidup di dunia adalah melalui perjalanan yang Allah ciptakan dia daripada alam roh, alam perut ibu, alam dunia, dan yang lagi kita akan pergi iaitunya alam barzakh, iaitu alam kubur, alam akhirat. Apatah lagi kalau sekiranya kita pakat mari sedar dan renung bahawa semua kehidupan kita di dunia akan dibalas kepada kita seadil-adilnya apabila kita dibangkit di akhirat. Setelah kita dibangkit ke alam akhirat, nak molek tak molek macam mana di akhirat, kena tengok di dunia ni. Kalaulah dunia baik, maka akhirat pun kita baik. Kalaulah kita hidup di dunia wal-iyazubillah tak baik, maka jangan harap di akhirat sikit lagi kita nak jadi baik. Walaupun setiap orang boleh masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala,
Sebab tu ikhwah yang dikasihi sekalian, hidup kena adanya planning, iaitunya kena adanya kan wang pen. Memang orang cerdik, orang bijak yang Allah Ta'ala bagi kepada dia sama ada dengan ilmu, akal, fikiran dan taufik hidayah, kita yakin bahawa orang tu adalah orang yang pandai atur hidup dia supaya dia tidak rugi. Dan lebih-lebih lagi adalah orang yang berjaya. Berjaya di dalam semua urusan hidup di dunia, sama ada hal keagamaan, hal cara hidup, dia berjaya. Dan apabila bangkit di akhirat, lebih-lebih lagi orang itu adalah orang yang berjaya. Allah Subhanahu Wa Taala beri peringatan kepada kita dalam surah Az-Zumar, qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dhalika huwal khusranul mubin. Katakanlah, hai Muhammad, orang yang rugi, iaitunya orang yang rugi dirinya, ahli keluarganya, ataupun orang yang jadi pengikut-pengikutnya di hari akhirat. Yaumal qiyamah, itulah hari yang setiap orang akan merasa bahawa kalaulah dia termasuk di dalam orang yang beruntung, maka dia akan menjadi orang yang berjaya. Sebalik pada tu, orang yang rugi, Allah Ta'ala tanya, ala dhalika huwal khusranul mubin. Tidakkah kerugian yang orang rugi di dunia bukan saja diri dia, bahkan keluarga dia dan pengikut-pengikutnya, dia termasuk di dalam golongan orang rugi? Maka adakah itu adalah suatu kerugian yang jelas nyata? Masya Allah, saya yakin bahawa setiap orang apabila dia yakin hidup di dunia bahawa dia duduk di atas jalan yang benar, dia tak mahu ataupun dia tak say jadi orang yang rugi. Maka supaya kita tidak termasuk di dalam golongan orang yang rugi, Allah Ta'ala sudah pun pilih kita menjadi seorang Muslim, seorang mukmin. Tetapi ikhwah yang dikasihi sekalian, Islam dan iman bukan seperti pusaka yang dipusakai oleh datuk nenek ibu bapa kita. Kalaulah harta pusaka orang tua kita ataupun ibu bapa kita orang kaya, dengan tersendirinya harta tu tok kepada anak-anak dan orang yang boleh terima saka. Tapi hal ugamu, hal peheh ugamu, hal amale bukan daripada ibu bapa tok nenek. Bahkan setiap orang mesti kena pakai usaha dengan diri dia sendiri, melalui ilmu pengetahuan, melalui pahame, melalui rajin usaha, dan minta supaya Allah Ta'ala selamatkan dia dunia dan akhirat. Sebab itulah Allah takdir semua setiap makhluk, semua setiap perkara yang akan berlaku kepada setiap perkara yang ada di atas makhluk dia. Nabi SAW cerita di dalam satu hadis yang bermaksud, Allah takdir semua takdir makhluk sebelum diciptakan langit bumi dan semua tiap-tiap perkara 50,000 tahun sebelum daripada adanya kejadian. Maka kita tak ada berasa pelik apabila benar yang berlaku sama ada ke atas diri kita ataupun semua tiap-tiap perkara, itu adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suruh kita mencari, yakin dengan kejadian itu. Allah royak di dalam Quran, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah, hai Muhammad, tidak ada suatu pun perkara yang tipu ke atas kita kecuali perkara tu sudah pun ditanda oleh Allah Ta'ala. Walaupun nyamuk seekor sekalipun, Allah Ta'ala tanda nyawa dia, hidup dia, mati dia. Apatah lagi kita sebagai seorang Muslim, seorang manusia yang Allah Ta'ala cipta sebagai hamba-Nya
hidup di atas muka bumi. Kalaulah nyamuk seekor, lalat seekor Allah Ta'ala royak di dalam Quran, tidakkah Allah Ta'ala royak bicara hal manusia lebih daripada segala makhluk? Memang orang yang berakal, fikiran tinggi, dia akan jawab katanya, ya. Allah Ta'ala cerita di dalam Quran pentingnya hal kehidupan manusia. Bila Allah cerita hal kita ni banyak, maka kita dengan sendiri kena terasa bahawa Allah mementingkan kehidupan makhluknya yang bernama insan. Kita semua dinamakan manusia, daripada Adam dan seterusnya sampai ke hari kiamat. Orang yang terakhir sekali akan hidup di dunia, Allah Ta'ala atur siap-siap dah. Tapi Allah memberi peluang kepada kita supaya kita guna umur kita, hidup kita, supaya kita wang pen pergi kepada jalan yang lurus, jalan baik. Jangan hanya kita menyerah kepada takdir Allah. Apa nak jadi, dia akan jadi. Supaya dengan orang-orang kafir duk kata, arai cakut, mantong ket. Ini adalah perkataan yang adanya unsur-unsur syirik. Tapi orang Islam dia yakin bahawa setelah Allah Ta'ala atur siap dah, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah Ta'ala sudah pun takdir apa sahaja yang dia kehendak, maka perkara tu akan berlaku. Apa yang tak berlaku lagi, orang-orang soleh dia selalunya sebut insya-Allah. Sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku di masa depan. Tapi jika dengan takdir, dengan kehendak Allah, perkara tu akan berlaku. Sebab tu ikhwah yang dikasihi sekalian, saya seru diri saya sendiri dan ikhwah hadirin Jumaat, marilah kita pakat atur hidup kita sebaik-baik mungkin. Semolek-molek orang yang menjadi contoh yang mengatur hidup manusia, iaitunya firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita pakat pergi baca Quran, pakat brief semula. Pakat mari atur semula gapo yang Allah Ta'ala atur di dalam kehidupan kita. Dan memang setiap orang Muslim dia yakin dan berimej bahawa satu ayat yang Allah Ta'ala firman di dalam suratul Ra'd, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib mana-mana kaum sehingga kaum itu sendiri mengubah nasib mereka. Apakah arti ma bi anfusihim? Perkataan ma di sinilah ulama-ulama mari duk tafsir, katanya Allah Ta'ala takdir mengikut kudrah dan iradah dia, tetapi yang ada pada diri manusia iaitunya usaha. Alhamdulillah, Allah Ta'ala beri kepada kita daya pemikiran, beri masa kepada kita sebagai kepala modal, akal supaya kita fikir dan pilih cara manakah yang kita nak pilih. Orang-orang Arab dia katanya hayatuna nasna'uha bi aidina. Hidup kita ni kita sendiri pilih ataupun pelik corak jalan yang kita nak, macam mana dia akan tubik macam tu lah. Dalam bahasa Sia, dengan kata mudah-mudah, ชีวิตของเราเป็นผู้ตัดสินด้วยตัวเอง. Macam mana kita nak, maka macam itulah yang akan jadi. Sebab tu ikhwah yang dikasihi sekalian, kita sangat-sangat berhajat kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut sampai 3 kali di dalam suratul Mu'minun, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh. Jika tidak dengan kelebihan fadilat Allah Ta'ala dan rahmatnya yang bagi kepada kamu,
3 ayat yang Allah Ta'ala sebut, nescaya kamu akan sesat. Turut syaitan, kamu akan menjadi ahli neraka. Kamu akan sesat hidup di atas muka dunia kalau sekiranya Allah Ta'ala tak beri fadilat, kelebihan dan rahmatnya. Sebab itulah kita hidup bukan cerdik bijak duduk di kita, bukan cerdik pandai duduk di kita, tetapi Allah lah yang membentuk corak mana yang kita kehendak, dan melalui doa yang selalunya kita minta. Alhamdulillah, peracuap mak di antara Allah dengan kita, serta dengan kita sendiri pun nak kepada kebaikan, kebajikan, dan nak kepada as-siratul mustaqim, jalan yang lurus. Maka inilah yang kita harap, mudah-mudahan walaupun kita mengaku katanya kita tak bijak nak pergi atur selok belok dalam kehidupan kita, tapi dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala beri sokmo kepada kita peluang supaya kita minta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di samping itu, marilah kita pakai usaha jadi penru penrang, jadi toton sungguh gapo yang kita duk minta, kita duk rancang, maka hidup kita kena jalan di atas pen ataupun plan yang kita atur dalam hidup kita supaya menuju kepada pengkalan ataupun matlamat yang kita atur. Insya-Allah setiap orang apabila dia jalan mengikut apa yang dia atur, kita kena ingat bahawa orang-orang Islam kita adanya panduan cara hidup. Tapi yang kita kesal dan kita berasa kecut hati apabila orang Islam kita tinggalkan wang pen, tapi kan wang pen duduk ada pada orang-orang kafir. Ikhwah yang dikasihi sekalian, saya ingin sebut, apabila sebut wang pen, bila kita baca di dalam buku-buku sejarah berhubungi dengan zahirnya ataupun lahirnya negara Israel di tengah-tengah negara Arab, kita dapati orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, dia wang pen, dia tak selalu katanya negara Israel akan lahirnya di tengah-tengah bumi Arab tak lebih daripada 50 tahun. Tapi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, lebih daripada 25 tahun negara Israel dan disokongi oleh orang-orang Amerika, orang Europe, sehingga lahirnya negara, sebuah negara yang hanya kecil, orang tak berapa juta, di tengah-tengah negara Arab. Walaupun mereka itu atur rakyat katanya taknya dalam masa 50 tahun, tapi mereka itu berjaya. Apatah lagi kita orang Islam, orang yang ada akidah, ada planning, ada orang cerdik, ada orang bijak, adanya pemimpin-pemimpin yang geliga di dalam dunia Islam. Tapi apabila kita melihat memang orang kafir lebih yang Allah Ta'ala beri daya pemikiran kepada dia, walaupun kita yakin bahawa Nabi SAW bersabda di dalam satu hadis, al-mu'min ghirrun karim wal fajir khibbun la'im. Ning satu kata-kata yang Nabi sebut supaya menjadi satu ubat dan satu penawar di dalam hidup kita. Walaupun kita bijak, tetapi kita kena menjadi orang yang jujur baik. Al-mu'min ghirrun karim. Ghirrun dalam arti katanya maghrurun, selalunya ditipu. Orang mukmin, orang berjuru selalunya ditipu. Cuba kita perhati, orang apabila dia juru, dia selalunya ditipu oleh orang. Sebab dia baik, dia tak pandai nak kelong orang. Tapi dalam masa yang sama, karim, dia adalah seorang mulia. Tapi al-fajir, orang jahat, orang karuk, orang kafir, orang munafik, khibbun la'im, selalunya buat kejahatan
dan dalam masa yang sama mereka itu adalah orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ikhwah yang dikasihi sekalian, saya rekah apa yang saya sebut di dalam khutbah yang pertama ini. Marilah kita menjadi orang mulia di sisi Allah, mulia di sisi manusia. Marilah kita pakat cerdik pandai dan pandai mengatur hidup kita, keluarga kita, masyarakat kita dan ummah kita. InsyaAllah kita akan menjadi ummah yang mulia, ummah yang digelar oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitunya khairul ummah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام والإيمان وكفى بهما من أعظم النعم وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. Ikhwah hadirin yang dikasihi sekalian, bertakwalah kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Cuba kita renung dalam hidup kita. Memang hidup kita ni, kita kadang-kadang berada di hadapan orang ramai. Ada setengah-setengah ketika kita berada seorang diri. Ketika tidak ada orang tengok kita, tak ada orang lihat, tak ada orang dengar, tak ada orang tahu. Di waktu itulah kita akan merasa bahawa kepribadian kita yang sebenar adalah ketika kita berada pada seorang diri. Takwa ada pada waktu itulah. Yakin ada pada waktu itu. Kadang-kadang ketika kita berada di hadapan orang ramai, boleh jadi setengah-setengah orang dengan tidak ikhlas, hati yang tak baik, dia boleh sedang amalan dia, perbuatan dia, tingkah laku dia. Tapi kita nak tahu tuatun kita yang sebenar, iaitunya ketika kita duduk sorang. Setakat manakah kita boleh cokeh diri kita dan boleh bawa diri kita kepada jalan yang betul, jalan yang sebenar. Minta maaf, masa nak pukul 1 dah. Ingin saya tunjuk contoh sebagai soalan. Terasap mata kita cuci tak? Komputer, notebook kita cuci bersih tak? Apa sahaja yang kita duk tengok, duk buat, duk usaha, cuci bersih tak? Yang saya tanya soalan ni adalah nak tahu kepada diri kita sendiri, gapo yang kita duk buka dalam Facebook, dalam YouTube, dalam Twitter, dalam apa sahaja rabuk yang ada di dalam internet. Ini menunjukkan kepribadian kita sendiri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pesan kepada kita, istafti qalbak, tanyalah hati kamu sendiri. Kalaulah kita duduk di hadapan orang, kemungkinan kita berasa katanya kita boleh sedang, kita jadi orang berjuruh, jadi orang baik. Kita tak pergi buat benda-benda yang dilarang oleh agama.
Tapi ketika kita duduk sorang, kita lambat hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Di waktu itulah kita kena tanya diri, hati kita sendiri, setakat mana kita bertakwa kepada Allah. Apatah lagi orang yang corruption, orang yang menipu, orang yang khianat, makan duit tengah, makan duit hasil rakyat, orang yang menipu kerongkan, orang yang kelong dalam jawatan, tugas tanggungjawab dia, memang Allah Subhanahu Wa Taala haram dia masuk di dalam syurga. Di dunia tidak ada siapa nak mengaku. Bahkan mulut manusia ni Allah Ta'ala rayak di dalam Quran, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Manusia banyaknya bertekan ataupun berdalih. Tapi di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak ada siapa nak berdalih dan nak bertekan. Kita kena yamrab apa yang menjadi kebaikan kita dan kesalahan keburukan kita. Inilah saya besar kepada diri saya sendiri dan ikhwah yang dikasihi sekalian. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa dan selalunya kita mendengar perkataan takwa setiap minggu supaya meresap masuk di dalam jiwa kita dengan sebenar-benar. Dan kita nak tengok ummah tempat kita ni ummah yang bertakwa kepada Allah. Banyaklah kita berselawat ke atas Nabi SAW kerana Allah dan para malaikat selalunya mencucuri rahmat dan beri kebaikan kepada Nabi. Allah panggil, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat dan salam kepada Nabi SAW. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da' ad-din wa ahlikil kafaratal mulhidin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.